Tubuh badan dia iaitu seperti kuku kita ni tadi. Semua tubuh badan dia. Hanya rambut dia. Lepas tu bila kata kita ni, kalau kita ni orang panggil contoh, kita ni satu benda satu benda, maka kita lokohkan, kita soyak kulit soyak kulit, maka yang terakhir tu pasti akan tinggal. Kita cabut, maka yang tertinggal sikit tu supaya kita lah bila cabut ni tadi habis heret sampai ni hujung ada tinggal kuku. Su sama bawah tinggal di kuku kaki. Ni lah orang panggil kulit Nabi Adam yang tinggal di kita ni tadi. Sebab daripada apa? Sebab daripada makan buah kholdi itu tadi. Wan nuru yahdil hairina diya'u wa fil hashri dhillul mursalina liwa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil bil khair ya karim. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan yang Allah Subhanahu taala kasih sekalian, bersama-sama kita malam ni pula dalam pengajian fiqh kita. Mudah-mudahan dengan pengajian kita di malam ni Allah Subhanahu taala akan bagi pengetahuan yang mana kita boleh membawa dalam kehidupan kita di dunia ini betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga dengan ilmu pengetahuan ini tadi dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan darjat kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali redha Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Jadi minggu yang terdahulu Abu sedikit sebanyak pada permulaan untuk kita pengajian kitab fiqh kita bicara tentang iblis, Azazil, jin. Jadi bila mana dah mula situ dah, mudah-mudahan kita ambil peluang sikit sebanyak dalam minggu kita ni tadi. Dalam setiap minggu kita akan cerita nabi-nabi sampai kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi yang wajib kita ketahui 25 orang tu tadi. Mudah-mudahan 25 tu sajalah yang kita akan cerita. Yang selebih-lebihnya kita rujuk sendiri dengan kitab-kitab ataupun dengan ustaz-ustaz, baba-baba, tok guru akan menghuraikan kita tentang riwayat kehidupan nabi-nabi ataupun rasul-rasul selain daripada 25 tu. Kerana nabi dan rasul ni 124,000 orang para nabi dan para rasul. Tapi yang termaktub dalam Al-Quran iaitu 25 orang ni yang wajib kita ketahui. Dalam 25 tu pula ada dipanggil sebagai ulul azmi dan Said ataupun penghulu dalam ulul azmi itu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit sebanyak dalam pengetahuan kita untuk kita mengetahui dalam riwayat kisah kehidupan manusia ni tadi, bermulanya daripada Adam alaihissalam, yang mana kita tahu setengah-setengahnya orang kehidupan manusia atas dunia ni puak etis ataupun puak yang mana tidak mengaku ataupun tidak bertuhan, tidak ada Tuhan. Dia tidak mengaku kata adanya Tuhan. Tuhan tak ada. Alam ini terjadinya dengan sendirinya. Maka mereka meyakini bahawa kata manusia ni tadi
asalnya daripada sesuatu makhluk yang di dalam permukaan bumi, dalam laut. Hasilnya daripada situ naik atas darat, jadilah pecah daripada situ, jadilah burung, jadilah biawak, jadilah boyo, jadilah monyet, beruk. Dan daripada situ jadi beruk tulah lama masa sehingga kan pahaman daripada Darwin jadi sampai jadi manusia. Setengah pada pandangan puak-puak ni, puak etis ni, dia tak ngaku kata Adam tu adalah awal manusia. Dia tak ngaku. Dia kata yang awalnya jadi manusia ni beruk. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tak boleh meyakini apa yang mereka kata, kerana mereka tidak ada landasan ataupun pegangan dalam apa yang mereka yakini, percaya tu tadi. Adapun kita orang Islam, maka kita ada landasan, ada tempat pegang, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bila kata gitu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah rejam iblis ataupun syaitan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala suruh kepada sekalian malaikat sujud pada Adam alaihissalam, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengakui bahawa kata dia nak jadikan makhluk khalifah di atas muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 Allah Taala telah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah SWT telah maktubkan dalam Al-Quran bahawa kata dia nak jadikan khalifah, pentadbir di dalam permukaan bumi ni tadi. Bumi ni tadi yang telah Allah SWT jadikan, maka Allah SWT nak ada orang yang mentadbir bumi ni tadi. Allah SWT telah menjadikanlah Adam alaihissalam. Allah SWT telah jadikan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ni tadi Allah SWT nak jadikan apabila Allah SWT buat keputusan dengan ilmu, dengan kudrat dan iradat daripada Allah SWT nak menjadikan Adam AS dengan kekuasaan dia, maka Allah SWT telah perintahkan Jibril AS untuk turun pada permukaan bumi ni tadi. Sebab permukaan bumi dah tak ada dah. Minggu lepas Abu cerita dah bahawa kata bila peperangan di antara puak jin ni tadi dengan malaikat-malaikat, maka semua jin-jin yang jahat telah dibunuh. Ada jin-jin yang lemah saja yang tinggal sekarang ni, sampai sekarang ni keturunan dia. Dan Azazil, iaitu iblis tu tadi, dia sebagai ketua bagi sekalian jin-jin. Bila kata gitu, bila Allah SWT hantarkan Jibril AS turun pada permukaan bumi, minta kepada bumi untuk ambil tanah. Sebab Allah Ta'ala nak buat keputusan dah, nak ambil makhluk yang jadi khalifah ni pada tempat asal dia, iaitu tanah. Ulama kata Allah SWT telah putuskan bagi malaikat yang mengambil ni tadi, nakkan 70 jenis daripada tanah. Setengah ulama kata semua permukaan bumi ni tadi dicebok tanah-tanah tu tadi. Ada berbagai-bagai warna tanah. Tanah merah, tanah hitam, tanah kelabu, tanah kuning, tanah putih. Maka daripada banyak-banyak tu tadi, 3 warna yang pecahnya, iaitu hitam, putih dan kuning. Lain daripada tu, pecahan daripada 3 jenis ni tadi. Maka sebab itulah di kalangan manusia ni ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit kuning-kuning, koko-koko, gelak-gelak. Lepas tu ada tanah ni yang berbau busuk, tanah yang berbau harum, ada tanah yang keji. Maka di situlah juga mendatangkan sifat-sifat bagi manusia ni tadi. Sifat manusia yang tak baik, yang tak molek tu tadi, daripada sifat tanah tu tadi. Bila Allah Ta'ala hantar Jibril, maka minta kepada bumi, minta izin dulu bumi tak izin. Bumi minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada Jibril. Maka Jibril yang adu pada Allah SWT, Allah Ta'ala hantar Mikail. Mikail pun begitu juga, nak minta izin nak ambil tanah ni tadi, Mikail tak beri. Lepas tu Israfil meniup sangkakala,
minta juga, tak izin juga. Kemudian Allah SWT hantar malaikat maut. Bila Israel mari, maka bumi kata aku tak izin juga. Tapi Israel kata aku pun minta lindung juga, dan aku tidak akan kelik kepada Allah SWT, kembali pada Allah, melainkan aku telah ambil tanah daripada kamu, daripada bumi ni tadi. Maka malaikat maut telah ambil tanah tadi dengan sentap. Sentap. Dengan bukan dengan lembut tak, dengan kasar. Tu. Bila kata ambil, maka di sinilah khilaf ulama. Allah SWT menjadikan Adam AS dengan kudrat dia, biyadih, Ta'ala ayat dalam Quran dengan tangan dia. Tapi ulama tafsir bahawa itu dengan kudrat Allah SWT. Bila buat Adam AS dengan kudrat Allah SWT, khilaf ulama, adakah Allah Ta'ala buat tu di bumi ni sebab ambil daripada bumi? Adakah malaikat naik sampai kepada langit? Naik ke langit. Buat di langit ke buat di bumi? Ulama ada khilaf ulama. Lepas tu bila kata dah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Adam dengan kun fayakun, jadikan dengan kudrat dia, maka jadilah lembaga Adam dengan tanah tadi tu. Bila tanah tadi tu tanah basah. Sebab nak jadikan dia supaya tanah liat lah, jadi lembaga Adam AS. Bila jadi lembaga Adam AS, Allah Ta'ala biarkan situ 40 tahun. Lama masa 40 tahun tu tadi, maka Azazil tu tadi, Iblis tu tadi telah mari nginta Allah Ta'ala buat gapo. Allah Ta'ala buat gapo ni? Mengaku dah dulu nak buat manusia. Lepas tu buat gapo jadi bekno, rupa dia bekno. Azazil mai tengok. Mari tengok, perhati tengok. Lepas tu dia apa? Riwayat kata Azazil ni tadi pasal dia jin, maka dia telah masuk di hidung, keluar di telinga. Masuk di telinga, keluar sebelah telinga lek kiri. Masuk lek kiri telinga pula dah, keluar di mulut. Masuk di mulut, keluar di jubur. Orang panggil, lepas pada dia masuk tu tadi, tubik masuk keluar, maka dia kata kalaulah makhluk ni dia serahkan pada aku, saya aku akan bunuh perhabis. Aku nak peracur makhluk ni. Dia tak kena. Iblis Azazil ni dia tak kena. 40 tahun Allah Ta'ala biar lagu tu sampai jadi kering. Lepas tu barulah Allah SWT tiupkan roh kepada Adam AS. Bila tiupkan roh masuk mana? Masuk daripada umbun-umbun. Sampai kepada tekak. Ulama kata sampai kepada tekak. Maka Adam AS telah bersin. Maka malaikat pun nampak kata Adam telah bersin. Malaikat suruh kata alhamdulillah, maka pujilah Allah SWT. Maka Adam pun sebut alhamdulillah. Sebab itu kita ni bila bersin, disyaratkan kepada kita supaya ucap alhamdulillah. Bagi orang dengar, yarhamkallah. Lepas tu dia semula orang yang bersin tu yahdikumullah. Mudah-mudahan kamu pun dapat dipuji oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian bila kata dia bersin, masuk dalam roh. Masuk dalam roh ni ada riwayat daripada Israiliyat. Ini bukan daripada hadis, bukan daripada Quran, tak ada. Tapi Israiliyat ambil daripada kitab-kitab yang besar-besar, dia ada jumpa lah Israiliyat. Bila Israiliyat ni, bila lembaga Adam AS telah masuk roh tu tadi, maka dia tak bergerak lagi. Maka syaitan ni tadi telah hintai mari dekat, dia telah ludah. Ludah kepada lembaga Adam AS. Maka letaknya air ludah ni di mana tu? Di pusat. Maka Jibril mari nampak kata air liur daripada Iblis ni tadi dia telah cokeh. Jadilah pusat kita ni. Orang panggil pusat ni. Lepas tu, riwayat orang panggil Israiliyat juga, iaitu Iblis telah tak kena sangat. Lepas dia kata kalau aku diserahkan makhluk ni pada aku, aku nak beri punah, nak beri hacau. Maka lagu mana? Sebab yang kita ngaji dulu, Iblis ni dia ada apa? Dia ada dua alat. Lek kanan dengan lek kiri paha dia ni ada kelamin, jantai dengan betina. Bila dia kapuh dua ni, tubik. 70 ekor jin pula.
Maka jin-jin inilah yang duduk pada setiap orang-orang yang beranak. Anak tu ada 70 jin. Maka kalau orang ni beranak, maka 70 jin. Maka bila dia kapus itu, tu bit anak. Telur-telur dia. Lepas tu bila mana kata dia nampak Adam, maka Israiliyat, cerita Israiliyat, dia telah kecing kepada kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan dengan kaki kiri. Maka kaki kanan dan kaki kiri ni tadi Jibril alaihissalam telah nampak kata cemak, maka dia telah kuih air kecing tadi, kecing dia tadi. Maka kecing yang pada kaki kanan ni telah jadi apa? Telah jadi anjing. Air kecing yang ada pada kaki kiri ni tadi, kuih ni tadi, lepas tahap air kecing ni tadi jadi babi. Dua makhluk yang hina dari segi pandangan manusia ni tadi daripada kaki Adam alaihissalam. Tapi ini cerita Israiliyat. La sanata adalah. Tidak ada sanad cerita ni tadi. Sekadar untuk kita dengar boleh, tapi tidak ada. Kita tak temu lagi dalam hadis yang cerita benda ni. Tapi mana kata kita untuk maklumat, untuk pengetahuan kita boleh tahu. Orang panggil mari mana kalau orang tanya, mari mana anjing dengan babi ni mari mana? Maka kita boleh dapat cerita ni tadi dah. Bila kata Adam alaihissalam bergerak mari, maka Adam alaihissalam telah hiduplah di atas dalam syurga sana. Hidup dalam syurga seorang diri. Bila seorang diri, maka dia telah kesih sebab Allah Subhanahu Wa Taala jadikan setiap makhluk iaitu berpasangan, dua gu Maka Adam alaihissalam lama masa dia hidup situ. Adam AS dia hidup 1300 tahun. 130 tahun dia duduk sore saja dalam syurga. Tak ada apa, tak ada pasangan. Maka satu hari itu dia tidur, maka dia bangun di situ, Allah SWT telah ambil daripada tulang rusuk kiri. Sebab itu tulang rusuk kiri kita ni, orang jantan ni dia kurang, tak cukup gu dengan sebelah ni. Yang le bawah ke le atas ke ikutlah. Tu tak ada. Maka Adam AS telah diambil daripada tulang rusuk dia tadi, yang belok tu tadi, jadikan Hawa. Bila dia bangun tidur, tengok Hawa dah. Lah, biar mu ni. Adam kata, biar mu ni. Hawa kata, aku ni dijadikan oleh Allah SWT untuk menyempurnakan kehendak engkau, kehendak Adam. Maka Adam mula berdiri. Berdiri nak bagi masuk dekat lah. Bila nak masuk dekat, maka ada suatu suara telah dengar. Adam telah dengar. Tegur, Adam, jangan hampiri. Kerana kamu tidak dibenarkan menghampiri Hawa. Nak hampir be'nu, maka kamu kena dipernikahkan dulu. Jadi Adam pun menikah juga dengan Hawa. Bila Adam menikah dengan Hawa, maka siapakah dia jadi walinya situ? Maka ulama ada khilaf ulama pula dah situ ceritanya. Tapi yang masyhurnya iaitu Allah SWT sendiri jadi wali. Tapi bagi ulama-ulama yang besar pula, dia kata tak boleh nak kata jadi wali. Sebab apa? Sebab bila kita kata jadi wali, seolah-olahnya Allah Ta'ala ni ada anak. Orang kita manusia ni orang anak tina kita. Siapa jadi wali kita? Lah ayah ni. Pasal apa kita boleh jadi wali? Sebab anak kita. Sebab anak kita. Kita ni boleh jadi wali yang pertama sekali. Lain lah kalau kita mati tu dia turun-turun pula dah, naik-naik ke atas pula dah. Tapi bila kita ada, maka anak kita tu jadi kita ni jadi wali dia. Maka kita kalau riwayat kata Allah Ta'ala jadi wali, ulama kata tak boleh. Kalau kata lagu tu benar. Seolah-olahnya Allah Ta'ala ada anak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tak ada beranak dan dia bukan dikena beranak. Tak ada dah situ. Maka mana kata ada khilaf ulama di situ. Lepas tu mas kahwin mahar dia gapo Adam alaihissalam ni khilaf ulama pula. Ada ulama kata iaitu kalimah thayyibah la ilaha illallah itulah jadi mahar pada nikah kahwin Adam dan Hawa tadi. Ada ulama kata iaitu selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu jadi mahar kahwin bagi Adam dengan Hawa.
Nah, sebab itu kalau kita tengok setengah-setengahnya berpegang pada mazhab, ada yang nikah dengan apa? Dengan Quran suti, dengan pakaian untuk beribadat, iaitu semayang, sejadah, baju tok, apa kalau orang Tino, bagi pada orang Tino kain kana, kain apa? Telkung, kelubung bagi pada orang Tino. Pas Nabi SAW bagi tahu kalau yang paling sekurang-kurangnya sebentuk cincin walaupun daripada besi. Jadikan mahar, boleh. Lepas tu bagi di kita ni tadi, lebih pada tu boleh lah, jangan sampai jadi orang panggil sebagai apa? Jadi sebagai jual anak pula. Situ. Bila kata Adam AS ni tadi, Adam AS dijadikan oleh Allah SWT, maka kita faham kata Adam AS ni dijadikan daripada tanah. Adam dijadikan daripada tanah. Bila kata Adam AS dijadikan daripada tanah, Iblis dia dijadikan daripada api. Tapi bila mana kata Allah SWT suruh semua malaikat, perintahkan kepada semua malaikat sujud pada Adam AS atas wajah kata litahrim, iaitu atas wajah hormat, ataupun litakrim, muliakan Adam AS, ataupun litakzim, membesarkan Adam AS, tapi bukan atas ta'abbud. Adapun kita ni tadi, kita ni sujud pada Allah Taala atas rupa ta'abbud, dibenarkan, disuruh oleh Allah Subhanahu Taala. Tapi bila mana orang ni nak sujud pada orang, tak boleh. Sampai Nabi SAW kata, kalaulah aku ni dibenarkan untuk sampaikan kepada umat aku untuk sujud, boleh sujud, nescaya aku akan suruh orang tino, isteri akan sujud pada suami. Tapi mana kata tak dibenarkan. Kerana apa? Atas rupa tasyabuh pada ta'abbud, iaitu ibadat sembah ni tadi. Tapi bila mana di alam sana, iaitu Allah SWT suruh pada malaikat sujud pada Adam, iaitu litakrim ataupun litahrim, iaitu untuk memuliakan, atau litakzim pada Adam AS, sekadar untuk memuliakan saja. Sebab itu bila kita di masyarakat kita orang Thailand ni tadi, bila kita berjumpa dengan raja, sampai kata kita kena duduk melutut, nak terima hadiah, sampai lagu tu orang panggil apa tu? Atas wajah litakzim, membesarkan, tak adaklah disalahkan. Tak ada disalahkan, sebab agama ni dia luas, jangan kita jadikan sempit. Situ. Jadi bila kata Adam AS dijadikan tanah, orang panggil dalam tanah, air, api dan angin, 4 unsur ni Adam. Kita sebagai manusia ni 4 unsur ni kena ada. Tanah, air, api, angin. Tapi bila kata tanah, air, api, angin ni tadi, orang panggil sifat kasyf. Kasyif, iaitu tanah dan air. Lepas tu ada satu lagi sifat, iaitu orang panggil syafaf, iaitu sifat angin dan api. Angin dan api, tanah dan air. Ni 4 unsur ni jadilah Adam AS. Tapi Allah SWT telah kapuhkan pula dalam diri Adam AS tadi, orang panggil sifat nuraniyun. Apa nurani? Iaitu Allah Ta'ala buh pula roh, Allah Ta'ala buh pula akal, Allah Ta'ala letak telah hati, lepas tu Allah Ta'ala letakkan nafsu. Dah situ. Bila kata letakkan 4 ni pula, roh, akal, hati dan nafsu, orang panggil latifur rabbaniyah. Orang panggil perkara-perkara halus di sisi Allah Subhanahu Taala. Maka 4 perkara yang belakang, roh, akal, hati dan juga nafsu ni tadi, maka kita kelih kepada malaikat. Malaikat tak ada. Malaikat dia ada apa? Ada roh saja. Roh saja. Apa ni? Adapun iblis dia ada apa? Ada angin, ada api. Tapi dia ada apa lagi? Ada akal, ada hati dan ada nafsu. Sebab itu syaitan ni tadi dia boleh masuk dalam tubuh kita. Sebab itu bila cerita tentang Adam AS, bila iblis telah dikeluarkan daripada Allah Ta'ala, daripada syurga, iblis telah masuk dalam tubuh ular, masuk semula dalam syurga, daya kepada Adam AS dengan Hawa, suruh dia makan buah khuldi. Sebab dia ciptaan dia jadikan daripada api. Lepas tu dia ni tidak ada tanah. Dia tidak ada tanah. Tanah tak ada. Sebab dia bukannya supaya kita ni tanah ni tanah ni jadi kulit.
Setengah riwayat kata kita ni mana yang banyak tanah maka kulit dia tebal. Mana yang banyak air maka orang tu akan kulit dia licin dan gemuk. Bila orang ni banyak api dia akan sifat dia pemarah. Bila ada sifat dalam dia banyak angin maka orang ni ada orang panggil suka berangin. Ada harta sikit berangin. Orang panggil sifat-sifat tu timbul. Sifat angin orang panggil kita bahasa kita angin. Dia ni angin weh. Tu angin tu dah. Angin sombong, angin takabur. Situ Bila kata gitu Allah SWT jadikan Adam AS dengan kesempurnaan kejadian dia, maka bila Iblis tadi masuk dengan dalam tubuh ular, masuk dalam syurga, daya kepada Adam pun tak terima daya daripada Iblis supaya makan buah khuldi. Kerana Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala royak kata apa ni? Fakul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ada mu nak duduk dalam syurga, duduklah dekat dengan binimu. Duduk dalam syurga. Pohon nak makan apa makanlah, tapi jangan dekat dengan pohon ni. Maka ulama ada banyak khilaf. Ada ulama kata di Adam AS sebenarnya tak makan buah khuldi. Dia hampir di situ saja. Salah di situ saja. Ada ulama, kebanyakan ulama kata dia makan buah khuldi. Bila makan buah khuldi, tu maka terkeluarlah daripada Adam kemaluan dia. Kemaluan dia tadi keluar, tubik kemaluan dia. Bila kemaluan dia, ulama kata sakit perut lah nak buang najis. Nak buang najis. Bila nak buang najis, tak ada tempat nak buang najis. Maka Allah SWT telah hambat Adam AS dengan Hawa ni tadi keluar daripada syurga, hantar di atas permukaan bumi. Lepas tu kita kena ingat Adam AS ni tadi dia apa? Dia duduk dalam syurga, dia pakai mahkota, pakai pakaian daripada syurga, sutera, pakai emas, dan sebagainya, alat-alat ataupun kemegahan makhluk dalam syurga sana. Lepas tu bila sampai dia makan buah khuldi tadi, Allah SWT telah cabut pakaian dia. Setengah ulama kata dia pakaian tapi tubuh badan dia iaitu seperti kuku kita ni tadi. Semua tubuh badan dia. Hanya rambut dia. Lepas tu bila kata kita ni, kalau kita ni orang panggil contoh, kita ni satu benda satu benda, maka kita lokoh, kita soyak kulit soyak kulit, maka yang terakhir tu pasti akan tinggal. Kita cabut, maka yang tertinggal sikit tu supaya kita lah bila cabut ni tadi habis heret sampai ni ujung ada tinggal kuku. Su sama bawah tinggal di kuku kaki. Ni lah orang panggil kulit Nabi Adam yang tinggal di kita ni tadi. Sebab daripada apa? Sebab daripada makan buah khuldi tu tadi. Makan buah khuldi, cabut pakaian dia, lepas tu semua kesenangan dia kena tinggalkan, dia kena turun di atas permukaan bumi. Riwayat kata Adam AS turun di mana? Turun di tanah Hindi. Ada setengah riwayat kata di India, setengah riwayat kata di Sri Lanka. Sebab itu di Sri Lanka ada satu bukit. Kalau orang biasa pergi Sri Lanka, maka dia ada bukit tu ada tapak kaki, besar tapak kaki. Itu dia puak dia kata tapak kaki Adam. Puak Islam kata tapak kaki Adam. Puak Hindu pun kata puak dewa dia. Puak mana lagi? Puak Kristian pun ada kata juga. Puak Yahudi pun ada kata juga. Semua agama kata memang ada. Tapak kaki tu ada dewa-dewa sebagainya. Tapi orang Islam kata ni tapak kaki ada. Ada riwayat kata di India, ada juga. Ada setengah kata di Aceh pun ada tapak kaki, bekas tapak kaki. Dakwa tu malah dakwa lah supaya orang panggil Ashabul Kahfi. Ada kata di Syria, ada kata di Jordan, ada banyak tempat Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi tu. Ada kata yang di Yaman, banyak tempat. Begitulah orang panggil khilaf. Tak apalah di situ. Itu orang panggil Adam turun di India, di Sri Lanka. Hawa telah turun di Jeddah. Sebab itu orang panggil Jeddah. Bahasa Arab orang panggil Jeddah. Jeddah ni tok. Tok sebelah Tino. Mana tok kita Hawa tu? Turun di Jeddah.
Bila turun di Jeddah, maka meraya. Sebab apa? Tidak ada manusia dah atas permukaan bumi. Mungkin ada makhluk-makhluk lain. Tapi manusia tak ada, maka dia cari Hawa. Ada Hawa ni carilah Adam. Maka Adam ni tadi di India rata duk cari. India dan juga Makkah ni tadi dia tak jauh lah. Mekah ni dia tak pergi jauh lah. Hawa ni sekadar musim kot tu ke. Tapi ada ni tadi jalan jauh. India nak sampai kepada Mekah ataupun daripada tanah Arab ni jauh. Jauh. Maka Adam telah jalan sampai kepada Bukit Rahmah. Orang panggil satu bukit dipanggil Bukit Rahmah. Maka Adam AS dan Hawa telah nampak, mula-mula nampak sampai sebeceh. Pasal orang dia baik lain. Adapun makhluk lain baik lain, lepas nampak kata orang. Maka dia telah naik atas bukit, hani pun telah naik atas bukit, sama-sama jumpa di Bukit Rahmah. Di situ. Maka jumpalah Adam dan Hawa di situ. Orang panggil gindu dia. Gindu. Bila gindu, banyaklah anaknya. Jadi Adam ni tadi dia boleh dapat anak dengan Hawa berapa ramai? Berapa ramai? 20 kali beranak. 20 kali beranak bermakna 40. 40 orang anak jatuh tina. Sehingga kan keturunan dia sampai kepada Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai kepada akhir zaman. Tapi riwayat kata Adam ni tadi 1300 tahun hidup dia boleh dengan Nabi Nuh. Dia tengok cucu dia, cicit dia Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ketika tu belum jadi nabi lagi. Belum jadi dipilih sebagai nabi lagi. Dia temu, lepas tu akhirnya Adam mati. Lepas tu Idris, dia anak dia, cucu dia, cucu cicit lah. Keturunan daripada Nabi Adam AS sampai kepada kita di hari ini. Jadi pesanan daripada Allah SWT royak kepada kita supaya kita jangan terlupa tipu daya daripada syaitan, menyebabkan kita ni Adam AS sampai dijatuhkan daripada tempat yang kesenangan jatuh kepada tempat yang kepayahan, susah duduk atas dunia ni tadi. Maka kita kena ingat aduwwun mubin, iblis ni orang panggil apa? Seteru yang nyata. Nyata tak? Kita tak nampak dia. Nak nyata baik mana? Nyata di atas firman daripada Allah Ta'ala kata dia nyatalah dia. Kita saja yang tak nampak dari segi basyariah, mata hati kita ni tadi. Maka kita kena buat jadi nampak, faham di atas tipu daya. Sebab itu Abu Hurairah kadah dulu, iaitu ilmu untuk tahu tentang tipu daya syaitan, kita kena mengaji juga. Mudah-mudahan cerita tentang Adam AS, bagaimana yang Allah SWT jadikan Adam jatuhnya di atas permukaan bumi, keturunan dia akhirnya Habil dan Qabil sampai membunuh, dan akhir sekali keturunan dia dua ni tadi, Habil dan Qabil, menjadikan sebagai kerosakan di atas muka bumi. Sehingga kan sebelum datangnya Nuh AS, 5 orang daripada keturunan dia tadi, di atas daripada Adam sampai kepada Nuh tadi, 5 orang soleh telah dijadikan sebagai berhala, sebagai tokong, jadi sembahan. Sebab itu Nuh AS 950 tahun dia ni dakwah umat dia kepada agama payah. Sebab ada dorongan dah ataupun tunjuk ajar daripada 5 orang soleh yang telah mati, yang mana dia telah mati ni tadi dijadikan sebagai toko batu. Akhirnya toko batu telah disobek jadi patung, dan semua orang-orang umat dia ketika tu telah menyembah kepada 5 toko batu ni tadi. Bila mari Nuh AS nak dakwah, puak dia tak terima. Itu selagi akan datang kita akan sampaikan insya-Allah.